Dia kata apa? Saya komentar kat sini. Dia kata, Haji dia kata, satu anggapan ni tidak matang berpolitik secara tabi'i. Dia kata, tak matang. Tak matang apa? Saya tak faham. Apa yang tak matangnya apabila kita mengatakan rakyat tak ada air. Rakyat tak dapat air. Hari perayaan, air selalu tak ada. Makanan kurang, pekerjaan kurang. Apa yang tak tabi'inya? Salahkah kita mengatakan demikian di negeri yang kononnya memperjuangkan? Adakah semua memperjuangkan Islam itu tidak bermakna tidak perlu menjaga rakyat? Adakah menjaga rakyat itu bukan sebahagian daripada Islam? Itu persoalan. Kan? Seolah-olah dia nak bahagi. Dia nak sukukan politik, agama suku, politik suku. Inilah agama suku, politik suku. Seolah-olah politik ni, politik jangan ingat ini berpolitik tuan-tuan. Menjaga kebajikan rakyat itu juga politik. Memberi makan kepada rakyat itu juga politik. Memberi air bersih kepada rakyat itu juga politik. Memberi pekerjaan kepada rakyat itu juga politik. Meningkatkan pendapatan rakyat itu juga politik. Sekarang ini Haji Hadi nak kata apa? Politik itu kita kena asingkan daripada agama. Adakah perkara-perkara ini tidak termasuk dalam perjuangan Islam? Adakah perkara ini tidak termasuk dalam perkara yang dituntut oleh Islam? Itu persoalan yang kita nak bawa. Kan? So akhirnya Hadi ni, dia tahu dia buat kesilapan yang besar. Disalahkan siapa tuan-tuan? Disalahkan siapa? Okey, tanpa mengambil kira, dia kata bahawa PAS juga gigih berusaha secara politik menurut tabi'i manusia yang wajib mengurus keperluan rakyat. Akan tetapi PAS banyak menghadapi sekatan oleh kerajaan pusat, bermula dengan kerajaan Kelantan sejak Perdana Menteri, sekarang menjadi Menteri Keuangan sehingga kini. Urusan keuangan yang wajib mengikut perlembagaan, perjanjian dan prinsip demokrasi tidak dihormati. Tuan-tuan, perasan tak disebut masalah PAS sekarang ini di Kelantan, salah dia siapa? Dia kata salah dia Anwar Ibrahim. Kenapa salah Anwar Ibrahim? Sebab Anwar Ibrahim Menteri Keuangan menyekat. Tapi perasan tak dalam tulisan ini dia tak sebut pun tentang Mahathir. Dia tak salahkan Mahathir, tuan-tuan. Dia tak salahkan Mahathir, dia salahkan Anwar Ibrahim. Tapi dia tak pernah salahkan Mahathir. Saya baca tulisan ini dekat Harakah Daily bukan dekat channel-channel lain. Dan membawa saya tentang Hadi ni satu minda artikel tulisan Hadi Awang. Okey, saya baca saya try dia artikel dia panjang, tapi saya try baca, dia komen tapi dalam komentar tersebut saya bagi gambaran dulu. Dalam tulisan tersebut dia bertajuk pertembungan akidah dan ideologi kebendaan. So saya baca tadi, saya bukan dah baru baca ni, saya dah baca tadi. Selepas saya membaca tulisan tersebut, saya bukan semakin clear, saya semakin confused. Apa yang dia nak tulis ni sebenarnya? Dia kata pertembungan di antara akidah dan juga ideologi kebendaan. Okey, dia nak bagi tahu macam ni. Sekarang ni dia buat dua dikotomi tau, dia dua pembahagian. Seolah-olah PAS ni memperjuangkan akidah Islam. Anwar Ibrahim ni memperjuangkan ideologi kebendaan, materialistik, duniawi. Dia nak bagi tahu macam tu lah. Baik, saya baca apa yang beliau tulis dan saya akan komen. Okey, tolong jangan mual. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Isra ayat 90-93. Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak percaya kepadamu wahai Muhammad hingga kamu memancarkan air mata dari bumi untuk kami, atau sehingga kamu mempunyai sebuah kebun kurma dan anggur, lalu kamu alirkan sungai-sungai di celah kebun yang deras airnya, atau sehingga kamu gugurkan langit berkeping-keping ke atas kami, sebagaimana kamu katakan, atau kamu katakan akan berlaku, sehingga kamu datangkan Allah dan para malaikat bersemuka dengan kami, atau sehingga kamu mempunyai sebuah rumah daripada emas, atau kamu naik ke langit, dan kami sekali tidak akan mempercayai kenaikan kamu itu hingga kamu turun ke atas kami sebuah kitab untuk kami baca. Katakanlah wahai Muhammad, maha suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia menjadi rasul? Kemudian Hadi daripada ayat surah Isra 1993 tu, Haji Hadi pun menulis, demikianlah Allah SWT membawa cerita benar berlakunya pertembungan perjuangan Islam yang meletakkan Islam yang sempurna sebagai keutamaan melalui pendekatan menyelamatkan umat berasaskan kepercayaan kepada Allah SWT. Adapun lawannya yang menentang pula membawa isu makanan dan rumah kediaman menandakan kemewahan. Di samping itu mereka mencabar untuk membuktikan kebenaran agama dengan mencabar Allah supaya menunjukkan dirinya bersama para malaikat yang gaib ataupun menurun perkara luar biasa seperti bencana kepada sesiapa yang menolak Islam. Baik, saya komen yang ini. Hadi kata berdasarkan surah Al-Isra itu, dia kata di sini nampak bahawa ayat ini menunjukkan pertemuan di antara
dakwah Nabi yang membawa akidah dengan orang Quraisy yang nak membawa kebendaan. Yang ini pun dah salah. Alah, terror lah kau berbanding dengan dia. Tak. Ini common sense, tuan-tuan. Dalam ayat itu tak ada, bukannya, iyalah memang dia menceritakan Nabi datanglah dengan kebun kurma, dengan rumah emas, tapi bukan itu maksud dia. Maksudnya penolakan daripada orang kafir pada waktu itu, kerana mereka tahu Nabi tak akan boleh adakan semua tu. Itu maksud ayat tersebut. Penolakan itu bukan kerana bermaksud kami nak harta ini, kami nak harta ini, kalau bagi harta ini kami akan ikut kamu. Bukan itu maksud dia. Even kalau Nabi Muhammad boleh bagi harta itu, boleh turun orang kata makanan daripada langit sekalipun, mereka tetap tidak akan mengikut kerana mereka adalah orang yang ingkar. Ini yang berlaku kepada Nabi yang mana turun makanan daripada langit. Nabi Isa kata silap, turun makanan daripada langit pun akhirnya kaum dia tetap tak nak ikut dia. Bermaksud penolakan itu bukan pertembungan di antara kebendaan dengan akidah, tetapi pertembungan itu menunjukkan, dalam ayat itu menunjukkan bahawa kalau sekiranya pun Nabi datang dengan kekayaan, dengan kurma dia, dengan kebun dia, dengan rumah emas dan sebagainya, mereka tak akan percaya. Dia sebenarnya minta Nabi mengadakan semua itu sebagai satu sindiran. Kan, sebagai satu sindiran. Tapi itu bukan poin yang Haji Hadi nak bawa ni. Dia ada poin dia. Okay, apa poin dia? Saya ulas balik. Alright. Jawapan yang disebutkan Rasulullah bukan bermakna apabila mengutamakan akidah, maka kita tidak perlu mengambil peduli kepada keperluan makanan. Hal ini disebabkan keperluan kebenaran ialah kebiasaan fitrah yang difahami oleh semua makhluk yang berjasad. Semua binatang yang tidak berakal akan tetap usaha secara tabi'i mencari keperluan itu. Now, yang mana satu ni? Tadi dia kata akidah, pertemuan di antara akidah. Tajuk tu pertemuan di akidah dengan ideologi kebendaan. Tapi yang ini pula dia kata kita pun perlukan kebendaan. So yang mana satu? So sebab itu saya kata ayat yang dirujuk tadi itu, tafsiran dia tu salah. Okey, so akhirnya saya tak nak baca yang ni panjang lah pula, saya bawa ke bawah. Akan tetapi saya bawa ni yang ni boleh baca sendiri, tuan-tuan boleh baca sendiri dalam artikel. Nanti saya baca panjang ni nanti boring pula. Tuan-tuan nak kena hadap satu-satu. So akhirnya kenapa dia nak bawa artikel ini? Kenapa dia nak bawa benda ini? Dia tulis Al-Quran ini, Al-Quran itu. Dia rujuk pula Rasulullah mengambil sebanyak humus 20% daripada ghanimah, disebut pula ghanimah, kemudian wakaf dan rikas. Akhirnya dia tulis yang ini. Maka daripada janganlah juga berlagak jika tidak mahu menerima gaji atau peruntukan diri dengan berlakon lebih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan khulafa ar-rasyidin, namun di belakangnya menerima rasuah dan pelbagai sogokan yang melampau. Baik, saya tak pasti dia rujuk ayat perkataan ini kepada siapa. Dia kata janganlah berlagak jika tidak mahu menerima gaji atau peruntukan diri dengan berlakon lebih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia kata Nabi pun ambil humus 20% daripada ghanimah, daripada harta peperangan dan fa'i. Dan juga dia pun mengambil wakaf, ada sumber wakaf, ada sumber rikas. Tapi Anwar Ibrahim tak ambil apa pun. So janganlah berlagak lebih. Sedangkan di belakangnya terima rasuah dan pelbagai sokongan haram yang melampau. Nah, soalan kita kepada Hadi Awang ni, adakah tulisan ini merujuk kepada Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim? Adakah Hadi secara tersiratnya mengatakan bahawa Anwar tak ambil gaji tersebut lebih daripada Nabi? Itu hanya lakonan, sedangkan kat belakang dia terima rasuah dan juga harta haram. Adakah itu yang dimaksudkan Hadi Awang? Kalau demikian, tolong nyatakan supaya senang nanti kena saman. Kan? Okey. Saya baca komen ni lagi Saya baca komen ni lagi. Keseluruhan pengamat politik lawan PAS, termasuk para ilmuwan mereka yang memindahkan otak dari kepala dibawa ke perut mereka. Maksudnya daripada otak dia orang jadi rasuah. Dia bagi tu semua ni, keseluruhan termasuk saya kot. meremehkan perjuangan PAS dalam menegakkan Islam, seolah-olah tanpa peduli akan masalah keperluan hidup rakyat di negeri yang diperintah oleh PAS seperti air, barang keperluan, rumah kediaman dan lain-lain. Satu anggapan yang tidak malang berpolitik secara tabi'i. Dia guna perkataan tabi'i tu sebab dia nak bagi tahu yang Anwar tu luar tabi'i. Baik, saya ulas tentang perkara tersebut. Dia kata keseluruhan pengamat termasuk memindahkan otak mereka ke perut, dari kepala ke perut, meremehkan perjuangan PAS dalam menegakkan Islam, seolah-olah tanpa peduli akan masalah, meremehkan perjuangan PAS dalam menegakkan Islam.
Now, tuan-tuan, kita tak pernah meremehkan sesiapa dalam nak menegakkan Islam. Tiba-tiba dia kata, kamu meremehkan PAS kerana kamu kata PAS tidak menjaga kebajikan hal ehwal rakyat PAS. Now, soalan saya, adakah tidak benar dakwaan bahawa PAS tidak menjaga kebajikan hal ehwal rakyat PAS? Adakah dakwaan itu tidak benar? Itu soalannya. Dan apa kaitan kalau kamu apa orang kata menafikan ataupun tidak menjaga kebajikan rakyat kena-mengena dengan menegakkan Islam? Tak nak menegakkan Islam, tegaklah Islam, tuan-tuan. Tapi berapa ramai yang pergi ke masjid semayang 5 waktu, kita kata masjid 5 waktu, tetapi lampu merah tetap langgar. Tapi taklah kita mengatakan kurang iman dia, kurang akidah dia. Bukan iman, kurang akidah dia, tak. Tapi dia tetap langgar-langgar, itu tetap langgar. Apabila kamu menafikan rakyat kamu, benda yang paling asas. Apa benda yang paling asas, tuan-tuan? Air, pekerjaan, makanan, kekayaan, pembahagian dan sebagainya. Benda itu sendiri adalah bertentangan dengan Islam. So, dekat mana bahagian itu yang kamu tak faham?